Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد, pertamanya syukur kita kepada Allah dan terima kasih kepada pihak Baitus Salam, Al-Fadhi Abu Talhah dan rakan-rakan petugas di Baitus Salam, serta hadirin dan hadirat yang hadir pada pagi ni. Alhamdulillah, walaupun ana dak nampak ni kan orang orang hok mari ni kan, cuma adalah beberapa kru yang ada di bersama ni. Alhamdulillah, insya-Allah pada pagi ni kita sehingga petang inilah kita akan bersama insya-Allah bagi membincangkan sebuah buku yang telah disusun oleh Al-Fadhi Prof. Dr. Basri bin Ibrahim, iaitu tentang kemunculan golongan Quburiyah di Yaman dan usaha ulama untuk mengatasinya. Satu buku yang cukup menariklah untuk kita bincang, kerana walaupun tajuk dia berkenaan dengan Al-Quburiyah di Yaman, tetapi kesan dia ataupun bahang dia kita terasa di Malaysia ni tak? Oleh kerana ramai di kalangan masyarakat kita sekarang ni seolah berkiblatkan Yaman sekarang ni tak? Termasuk kita tengok para artis, orang-orang kenamaan semua menuju ke Yaman. Kenapa? Ada apa? Tak ada benda lain yang kita rasa yang menarik mereka melainkan isu Al-Quburiyah, berkenaan dengan mereka-mereka yang mengagung-agungkan kubur-kubur yang dikatakan kubur Nabi ataupun kubur para awliya, wali-wali Allah di bumi Yaman. Sebelum saya masuk, saya diberi masa yang panjang lah, ada lebih kurang dalam 3 jam lebih untuk bincang. InsyaAllah saya cubalah bawa sekadar yang mampu berkenaan dengan buku ni. Buku ni saya akan bincang berdua dengan Al-Fadhi Ustaz Adli selaku senior saya lah di Yaman dulu. Saya akan ambil 3 bab pertama dan Al-Fadhi Ustaz Adli akan bincangkan 3 bab yang akhir. Buku ni ada 6 bab semua sekali. Sebelum kita masuk perbincangan buku ni, pertamanya saya nak sebut beberapa perkara lah. Pertama, kita tidak sekali-kali nak mengkafirkan mana-mana kumpulan ataupun nak menyesatkan mana-mana kumpulan. Itu pertama, asas kita. Sebab ada bunyi-bunyi ataupun suara-suara yang lantang menentang program kita pada hari ini, mengatakan kita nak memecah belah, nak menyesatkan orang dan sebagainya. Sekali-kali tidak. Yang menjadi asas perbincangan kita adalah nak mengembalikan ummah kepada jalan yang lurus. Itu sahaja. Tak. Tidak sekali-kali kita bincang dalam buku ni untuk melarang umat Islam, khususnya umat Melayu kita ni, daripada sunnah Nabi menziarah kubur. Tidak. Jangan salah faham dan jangan cuba disalah ertikan. Apabila kita bincang tentang kuburiyah, bukan bermakna
kita menghalang manusia daripada menghidupkan salah satu sunnah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, iaitu ziarah kubur. Pertama. Kedua, berkenaan dengan buku ataupun penulis buku ini, iaitu Al-Fadhil Prof. Dr. Basri. Ada juga suara-suara yang mengatakan bahawa Al-Fadhil Prof tidak layak menulis buku ni. Sebab apa? Kerana Al-Fadhil ni tak pernah pergi pun ke Yaman, dia kata. Okey, saya tolong jawab. Mungkin Al-Fadhil Prof Basri akan jawab petang ni sebagai kesimpulan daripada perbincangan kita sehari-hari ni. Buku ni sebenarnya adalah sedutan daripada dua buah buku yang ditulis oleh ulama Yaman tu sendiri. Dan ulama Yaman ni pula, dia ni memang duduk di Hadramaut, di Mukalla. Nama dia Syekh Muhammad Muallim, Hasan Muallim dah. Dia telah menulis dua buah buku. Yang pertama yang saya pernah bincangkan di Yaman dulu, iaitu Ziarah Hud. Itu tulisan beliau, sekali dengan gambar, sekali dengan kajian beliau. Dan buku terbaru dia selepas daripada buku Ziarah Hud, dia tulis tesis master dia, Al-Quburiyah. Kita tengok tak? Al-Quburiyah, Nash'atuha, Atharuha, Mauqiful Ulama Minha, Al-Yaman Namuzajan. Ini tesis master dia. Tuan-tuan, tesis master ni dia bukan tulis sebarangan, tak? Dia tulis dengan fakta, dengan kajian dia. Yang mana Universiti Taiz telah meluluskan tesis master ni. Tuan-tuan yang tidak berpuas hati dengan Al-Fadhil Syekh kita ni, boleh cuba cari buku ni dan cuba kaji apa yang ditulis tentang fakta berkaitan dengan Al-Quburiyah. Dan lebih menarik lagi, buku yang ataupun kitab yang ditulis oleh tuan Syekh kita ni, Syekh Muhammad Hasan Muallim ni, dia Ahmad bin Hasan Muallim nama dia tak? Dia telah ditakdim ataupun diberi kata pengantar oleh beberapa orang ulama besar di Yaman. Yang pertama, saya tak sebut semua, saya sebut supaya orang celek mata. Sebab orang bila beranggapan bila kita bincang tentang kuburiyah, kita bincang tentang pemuja-pemuja kubur ni, orang akan chop W dulu, dia panggil gang W. Tak? Jadi saya sebut di Yaman ni, kalau orang dia belajar di Yaman lah, tak kira dia belajar di Hadramaut ke, belajar di Sana'a, dia akan kenal salah seorangnya Syekh Qadi Allamah Ismail bin Ali Al-Aqwa. Ni kalau orang kata dia Wahabi juga, memang buta lah kita kata, tak? Memang buta. Tak? Ini Qadi Ismail bin Ali Al-Aqwa, salah seorang ulama besar di Yaman. Salah seorang lagi Qadi Muhammad bin Ismail Al-Amrani rahimahullahu ta'ala, pun salah seorang ulama besar di Yaman. Tak pernah ada seorang pun yang menisbahkan Syekh ni adalah seorang yang orang kata gang W. Tidak. Begitu juga salah seorang yang takdim kitab ini adalah Allamah Ali bin Salim bin Bukair, salah seorang penduduk di Tarim. Dekat je dia dengan Darul Mustafa di Tarim tu. Ini antara ulama-ulama yang telah memberi takdim dia, memberi kata-kata pengantar dia tentang buku ataupun kajian yang baik ini, yang membuka mata umat tentang bahayanya Al-Quburiyah. Ini antara benda yang saya nak sebutlah di peringkat awal, supaya kita boleh ambil faham tentang apa yang kita akan bincangkan pada pagi ini. Okey. Seterusnya, sebagai mukaddimah juga, kita harap kita boleh berlapang dada. Ada benda-benda yang mungkin kita kata khilaf apa yang kita bincang. Bila kita kata khilaf, dia mungkin ada dua pandangan. Ada pandangan yang membenarkan, ada pandangan yang tidak bersetuju. Maka perkara-perkara yang kita kata khilaf, dikategorikan sebagai khilaf muktabar, kita kena akur, baik di pihak orang yang suka ataupun di pihak yang menentang. Dan sebelum kita bincang lebih panjang lagi juga, kita nak sebut apa yang dimaksudkan dengan istilah kuburiyah, supaya kita kena faham apa yang dimaksudkan dengan kuburiyah. Al-Fadhil Prof Basri di awal prakata dia, sebelum dia masuk pendahuluan dia, disebut selalu dah. Dia kata benda,
Golongan kuburiah kita boleh rujuk dalam muka surat berapa? Tak ada muka surat ni sebab sebelum pendahuluan leh. Dia kata golongan kuburiah merujuk kepada golongan yang melampau dalam mengagungkan dan mensucikan kubur sehingga ke tahap mengiktikadkan terhadap kubur itu sesuatu yang tidak harus diiktikadkan melainkan hanya kepada Allah sahaja, termasuk mengkosakkannya dengan berbagai-bagai jenis ibadah. Ini kita kena kok isu ni yang kita akan bincang. Ada pun orang yang pergi ziarah kubur tidak termasuk dalam golongan ni, kita tak nisbah dia dalam al-kuburiyah. Saya pun ziarah kubur arwah mak saya, kubur arwah ayah saya. Takkan kita kata bila kita ziarah kubur je, ni kuburiyun. Tak. Yang dimaksudkan dengan kuburiyah ni pelampau. Orang-orang yang melampau dalam memuja kubur-kubur orang soleh. Termasuk kubur-kubur para anbiya. Ini tak boleh. Dan ini yang kita bincangkan. Tak. Mensucikan kubur sehingga ke tahap mengiktikadkan terhadap kubur tersebut. Dan benda ni berlaku di Yaman. Saya selaku salah seorang pelajar yang pernah belajar di bumi Yaman, dan saya pernah sebut dululah kan, saya lama dah sebenarnya tak bincang tentang kubur ni, tentang Yaman, tentang Hadramaut apa tak. Ni baru bincang pula. Jadi saya pernah sebut bahawa saya ni pernah sempat duduk di Darul Mustafa. Sebab ada orang minta nombor kad pelajar pun. Memang tak sempat buat kad lah. Dan untuk makluman, saya rasa saya sebelum dia sampai ke Yaman, saya dulu sampai. Orang yang minta tu saya dulu jejak kaki ke Darul Mustafa. Saya sempat duduk sebulan ataupun 2 bulan di situ dalam proses pendaftaran. Dan bila saya tengok, dan saya sempat pergi ziarah. Jadi kalau nak takwil saya kata saya ni bukan pelajar lah apa, wallahualam, memang nak kata nak dapat nombor kad pelajar tu memang saya tak ada kad lah. Sebab saya sempat duduk sebulan ataupun 2 bulan. Alhamdulillah Allah buka hidayah, Allah beri hidayah, sempat keluar walaupun dalam keadaan ada krisis untuk keluar daripada Darul Mustafa tu. Tak, sehingga melibatkan pihak kedutaan dan sebagainya. Pelajar-pelajar lama mungkin tahu semua. Al-Fadhil yang bertanya nombor pelajar saya tu, dia tak ada lagi masa tu. Dia tak sampai, dia tak pijak kaki lagi. Jadi itu isu dia. Dan kita kata di Yaman ni, bila kita sebut tentang Al-Kuburiyah di Yaman, apa yang disebut oleh Syekh Ahmad bin Hasan Al-Muallim ni pun, dia bukan merujuk pada Hadramaut sahaja, tidak. Tetapi dia rujuk kepada keseluruhan Yaman tu sendiri. Tapi jangan kita perasan bahawa orang cakap tentang kita sahaja, tidak. Sebenarnya bila dibincang tentang isu kubur di Yaman ni, dia sejak awal lagi. Kita pernah dengar salah seorang ulama besar Yaman yang pernah bincang tentang kubur ni ialah Ibn Amir As-San'ani. Dia ada tulis kitab sebenarnya. Tak? Berkenaan berlakunya pemujaan kubur di Yaman. Kita pernah dengar salah seorang ulama besar di Yaman juga, Imam Asy-Syaukani, pun membincangkan tentang isu yang sama. Ni dua-dua orang ulama ni kita tak wujud lagi, dia bincang dah isu ni. Jadi jangan kita perasan bila kita cakap tentang kuburiyah, seolah-olah kita tuju pada tahrim saja. Tidak. Saya alhamdulillah sepanjang saya belajar di Yaman, saya nak cerita saya pernah pergi ke tiga tempat yang kita kata orang yang melampau dalam memuja kubur ni. Ada 3 golongan. Ada 3 golongan. Dan di mana-mana pun saya pernah sebut benda ni. Yang pertama kita kata golongan yang paling melampau lah kita kata dalam memuja kubur ni ataupun berlebih-lebihan mengambil berkat dan sebagainya dari kubur ni adalah golongan Ismailiyah. Ini berlaku di sebelah nama tempat di Jiblah di Yaman. Dan saya sempat pergi di situ, duduk dalam hampir sebulan di situ. Saya tengok bagaimana upacara-upacara yang dia buat di kubur yang dikatakan kubur Queen Arwah ataupun Malikah Arwah. Malikah Arwah ni salah seorang pemaisuri yang pernah memerintah Yaman. Dan puak-puak Ismailiyah ni ramai mereka ni mari daripada Pakistan, India. Dikatakan mereka ni berketurunan daripada keturunan Queen Arwah ni.
Lalu setiap tahun dia ada upacara-upacara tertentu, dia akan mari ziarah kubur ni. Tak kira orang OKU, OKU panjat tangga, lebih kurang 100 lebih tangga nak boleh naik ke masjid. Dan di dalam masjid, di sebelah kiri masjid tu, di sebelah kiri mihrab tu, adanya kubur kuing arwah. Di sana mereka akan berebut untuk sembahyang bukan di saf pertama ni, tetapi mereka akan berebut sembahyang di depan kubur ni. Ini saya tengok dengan mata kepala saya sendiri. Jadi kena tak dengan apa yang kita bincang ni? Nah, ini yang kita kata al-kuburiyah. Kalau sekadar dia nak pergi ziarah oleh kerana kuing arwah ni, tok nenek dia nak pergi ziarah untuk berdoa, untuk mengingati kematian, silakan. Kita kata ini menepati sunnah. Tetapi kalau pergi untuk tabarruk, pergi untuk ambil berkat dan sebagainya, ini yang kita bincangkan dan juga yang kita tentang. Walaupun di sana kita kata ada beberapa orang ulama yang mengharuskan benda tu, tapi tengoklah apa dalil dia, apa hujah dia yang dia mengharuskan bolehnya cium kubur, bolehnya ambil berkat dengan tanah kubur dan sebagainya. Satu. Kedua, kumpulan yang besar juga di Yaman yang begitu melampau kita kata memuja kubur ni adalah golongan Syiah Zaidiyah ataupun Syiah Zaidiyah Jarudiyah yang berada di Sa'dah. Yang berada di Sa'dah. Mereka di sana ada kubur-kubur imam mereka, antaranya Imam Al-Hadi, pengasas kepada mazhab Hadawiyah di Yaman. Di sini mereka lebih agresif daripada yang pertama. Saya sempat juga tengok, walaupun saya sempat duduk seminggu di tempat ni, dan kita tengok sendiri di sana berlakunya tawaf kubur. Pelajar-pelajar sekolah, pelajar-pelajar sanawi ke, pelajar-pelajar i'dadi ke, balik sekolah, dia akan lalu ke kubur ni, dia akan tawaf di kubur ni. Ini saya bukan dengar cerita orang, bukan ambil baku gitu, kita tengok sendiri apa yang berlaku. Jadi tidakkah ini termasuk dalam benda yang kita bincangkan pada pagi ni? Adakah tuan-tuan bersetuju bahawa ini salah satu orang kata syariat Islam, sehingga kita mengagungkan? Betul lah kita kata mungkin Imam Hadi ni salah seorang ahli bait. Dan memang dia ulama besar. Dia pengasas kepada mazhab Hadawiyah, Zaidiyah Hadawiyah. Jadi kita kata tak boleh siapa tahap dia tawaf di kubur. Dan ini mengikut cerita. Ni saya tak tengok sendiri. Mengikut cerita mereka di Sa'dah ini, sehinggakan mereka bernazar di kubur sekian. Begitu juga apabila upacara sembelihan korban, mereka tidak akan sembelih korban melainkan di kubur imam mereka di sini. Ini antara benda-benda yang kita kira melampau dalam memuja ataupun mentakzim kubur-kubur orang soleh. Itu yang kedua. Dan yang ketiga lah, barulah kita sentuh berkaitan dengan apa yang berlaku di Hadramaut. Yang kita panggil yang utamanya adalah ziarah makam ataupun kubur Nabi Hud yang didakwa oleh mereka. Dan begitu juga ziarah kubur-kubur orang-orang soleh yang ada, ataupun kubur-kubur yang dianggap sebagai wali di bumi Hadramaut. Saya akui bahawa itu adalah kubur tok nenek kita juga. Dan kita tak menyalahkan mereka, kita kata tak. Baik dia Faqih Muqaddam ke, baik dia Isa Muhajir ke, baik dia siapa, kita tak ada maklumat yang lengkap ataupun fakta yang jelas tentang mereka ni, bagaimana mereka ni. Sebab sebahagiannya kata Syiah lah apa, saya berlepas diri daripada ucapan-ucapan tu. Saya tidak menyokong dan tidak menentang, sebab kita tak ada fakta. Baik orang yang menentang, baik orang yang menyokong tentang Isa Muhajir, tentang Faqih Muqaddam, tentang siapa pun, kita berhusnuzan oleh kerana dia orang tak ada dah. Kita berhusnuzan, mungkin dia orang ni adalah orang-orang soleh. Mungkin dia orang ni adalah wali-wali Allah. Mungkin kita kata. Tak. Tetapi tidak menghalalkan untuk kita buat sesuatu benda yang tidak sepatutnya ataupun bertentangan dengan syariat Islam. Apa yang mereka buat di sana? Antaranya mereka tabarruk, kita kata, mengambil berkat. Ni saya, Ustaz Din, orang-orang yang pernah pergi, pernah tengok, kita tengok, boleh tengok dengan mata kepala. Dia orang sapu batu nisan, dia orang ambil berkat. Ini kita kata benda-benda yang melampau. Walaupun dia orang kata ini boleh dan ini sunat bagi
pelajar-pelajar dia lah, tapi bagi kita ini termasuk dalam perkara bid'ah di kubur. Perkara bid'ah di kubur. Sehingga kan ada di kalangan pelajar dia buat balik tanah kubur ni, buat balik. Bila ditanya untuk benda ni, untuk buat berkat, untuk buat berubat. Tanah kubur. Tak, tanah kubur wali-wali ni ataupun habaib-habaib ni buat balik dan diambil berkat dengannya. Ini benda-benda yang kita tentang dan juga kita kurang bersetuju. Oleh kerana itulah buku ini ditulis, dan oleh kerana itulah juga buku ni kita akan bincangkan pada pagi ini, insya-Allah. Dan kita buka seluas-luasnya lah. Sekiranya ada soalan, ada benda kemuskilan, tak, semampu yang saya boleh jawab, saya cuba jawab. Hak mana selebihnya yang tak mampu saya jawab, kita serah kepada Fadil Ustaz Adli lah. Dia lebih arif dan lebih memahami. Sebab apa saya kata gitu, sebab dia terlibat secara langsung terjemah buku apa, Ziarah Hud, yang ditulis oleh Syekh Ahmad bin Hasan Al-Muallim ni. Dia dah terjemah dah, dan dia telah bincangkan benda ni di peringkat JAKIM, isu Hadramaut ni. Jadi dia lebih arif. Saya ni hanya boleh sebut berdasarkan pengalaman sahajalah. Berdasarkan pengalaman. Okey. Apa asas kita bila kita sebut tentang kubur ni? Antaranya hadis-hadis Nabi SAW yang boleh kita ambil panduan. Antaranya apa yang disebut oleh baginda Nabi SAW dalam hadis riwayat Abu Daud, la taj'alu buyutakum qubura wa la taj'alu qabri 'aidan wa sallu alayya fa inna salatakum tablughuni haitsu kuntum. Ini apa yang Nabi sebut. Nabi kata apa? Jangan kamu jadikan rumah-rumah kamu sebagai kubur. Kita ada perbincangan lah, kita kata tentang kefahaman hadis ni. Nabi kata jangan jadikan rumah-rumah kamu sebagai kubur. Maksudnya benda, jangan jadikan rumah-rumah kamu ni tiada bacaan Qurannya, tiada ibadahnya, tiada solatnya, sebagaimana kubur. Mafhum daripada hadis ni, para ulama kata di kubur bukan tempat untuk kita baca Quran, di kubur bukan tempat untuk kita solat beribadah. Sebab Nabi sebut rumah-rumah kamu jangan jadikan seperti kubur. Sebagaimana kubur tidak sepatutnya dibaca Quran, yang selayaknya baca Quran ni di rumah, yang selayaknya selawat solat ni di rumah. Tiba-tiba kamu jadikan rumah kamu seperti kubur-kubur. Satu. Wala taj'alu qabri 'aidan. Ini jelas Nabi sebut, dan janganlah kamu jadikan kubur aku ni tempat upacara, tempat perayaan. Alhamdulillah, kita ucap syukur dan kita ucap banyak-banyak terima kasih kepada kerajaan Saudi yang telah menyelamatkan kubur Nabi ni daripada apa yang dilarang oleh Nabi. Cuba kita bayangkan kalaulah kumpulan lain yang memegang tampuk pemerintahan Saudi sekarang, agak-agak apa orang buat di kubur Nabi SAW? Ini kita panggil asmah, pertolongan ataupun kata benda perlindungan Allah kepada baginda Nabi kita, sama ada dia ketika dia hidup maupun ketika dia telah wafat. Allah pelihara sungguh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam daripada yang dilarang oleh baginda. La taj'alu qabri 'aidan. Jangan kamu jadikan kubur aku ni sebagai perayaan. Tuan-tuan, kalau kita pergi di upacara ziarah kubur Nabi Hud ni, masya-Allah, lebih pada raya, tak? Lebih daripada upacara-upacara apa kita kata. Memang dahsyatlah, tak? Dengan kebanjiran manusia. Tuan-tuan, di kubur Nabi Hud ni, kita kata di situ tak ada penempatan manusia. Orang tak duduk situ. Kecuali beberapa hari ketika berlakunya ziarah Hud. Itu saja, 4 hari ataupun 5 hari sahaja selama setahun. Apa ni kita kata? Sedangkan ini bertentangan dengan apa yang Nabi sebut. La taj'alu qabri 'aidan. Jangan jadikan kubur aku ni sebagai tempat upacara perayaan. Ini asas kita tak? Begitu juga ada hadis yang melarang kita mengangkat binaan di atas kubur ni ataupun meninggikan kubur. Ini satu larangan yang jelas.
sebagaimana hadis yang diriwayat oleh Sayyidina Ali. Sayyidina Ali pernah diperintahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ala ab'athuka ala ma ba'athani alaih Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, alla tad'a timthalan illa tamastahu wala qabran musyrifan illa sawaitahu. Ini ucapan Sayyidina Ali apabila Sayyidina Ali atau siapa? Al-Hayyat Al-Asadi. Dia kata, nakkah kamu ataupun sukakah kamu aku utuskan kamu sebagaimana Nabi pernah utus aku ke Yaman dulu? Tak. Apa dalam perintah Nabi ni? Hendaklah kamu, tiada satu patung pun melainkan kamu hancurkan, binasakan patung-patung pemujaan itu. Dan juga hendaklah kamu, apa sahaja kubur yang ditinggikan hendaklah diratakan. Hendaklah diratakan. Dan ini dilakukan oleh Sayyidina Ali. Apabila Nabi perintahkan buat benda ni. Sebab apa? Sebab pada masa tu orang memuja kubur. Ketika Sayyidina Ali diatur ke Yaman ni, ada kubur-kubur yang dipuja, yang ditinggikan. Yang dia anggap mulia oleh masyarakatnya. Oleh kerana tu Nabi mengutuskan Sayyidina Ali supaya hapuskan perbuatan-perbuatan ini. Dan kita tahu belaka di awal Islam, Nabi melarang para sahabat daripada menziarahi kubur. Daripada menziarahi kubur. Sehinggalah para sahabat semua dah mantap akidahnya, sudah kata memahami apa itu tauhid, apa itu syirik, barulah Nabi mengharuskan ziarah kubur. Dan kita kena tahu belaka, ziarah kubur ni ada tujuan dia yang Nabi sebut. Antara tujuannya adalah untuk mengingati kematian. Antara tujuannya adalah untuk mendoakan si mati. Ini sahaja yang disebut oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dan diajar oleh Nabi kita kepada para sahabat. Urusan kita, interaksi kita dengan kubur. Nampak? Tak lebih daripada itu. Tiba-tiba bila ada orang buat lebih daripada itu, inilah yang dibincangkan oleh para ulama, sama ada ulama yang terdahulu maupun ulama-ulama di zaman kita hari ini. Okey, kita ambil apa tujuan penulis wari buku ni. Dia kata buku ini bertujuan menjelaskan tentang kemunculan golongan kuburiah di Yaman. Khususnya dibincangkan. Dan kita kena tahu, golongan kubur ni bukan di Yaman saja tu muncul. Dia boleh katakan di seluruh negara umat Islam berlaku. Bila berlaku benda ni, kalau kita tengok dari sudut kajian Syekh Muallim kita ni, dia berlaku selepas daripada kejatuhan khilafah zaman Abbasiyah ataupun zaman mana. Zaman tu munculnya kumpulan-kumpulan kata hulu yang melampau ni, dan juga kumpulan-kumpulan zindik yang merosakkan Islam. Lalu muncullah balik pemujaan-pemujaan kubur, dibina kubur-kubur di atas kubur. Kalau kita perhati di zaman sahabat dan juga di zaman tabi'in serta imam-imam mazhab ni, tak pernah muncul benda ni, tak pernah berlaku. Di zaman sahabat sendiri tak pernah berlaku tentang pemujaan kubur ataupun berlebih-lebihan dalam membina kubur Nabi. Tidak. Ada tabi'in yang pernah minta izin dengan Aisyah radhiyallahu anha untuk tengok kubur Nabi, sebab kubur Nabi ni masa tu duduk dalam bilik Aisyah, dalam rumah Aisyah. Lalu siapa-siapa yang nak ziarah, nak tengok, minta izin dengan Aisyah radhiyallahu anha. Lalu diperlihatkan. Lalu para tabi'in menyebut kubur Nabi ni diangkat tak lebih daripada 2-3 jari sahaja. Jadi tetapi masyarakat Islam hari ni telah diputar belik, sehingga orang menganggap kubur Nabi ni dengan ada kepuk atau benda kita panggil. Sebenarnya itu bukan kubur Nabi pun yang disebar-sebarkan gambar dia. Tidak. Kubur Nabi sehingga hari ni masih lagi hanya tanah saja dia di atas kubur Nabi dan juga kubur dua sahabat sebelah dia. Ini. Jadi dia kata tentang kemunculan golongan kuburiah di Yaman. Dan kita sebut tentang kubur ni, pemujaan kubur bukan hanya berlaku di Yaman, malah di seluruh negara umat Islam, termasuk di Mesir, di India, di Pakistan, termasuk di negara jiran kita di Indonesia dan sebagainya. Kita di Malaysia ni rasanya tak sangat, ada juga tapi tak berapa sangat.
Cuma mutaakhir ni, sejak balik geng-geng yang belajar di Yaman ni lah start buat balik. Minta maaf saya sebut. Sebab benda ni betul-betul berlaku. Dulu saya sebut tentang berlaku di tempat saya lah. Dulu kita tak pernah ada orang buat haul. Dulu tak pernah berlaku haul ni. Tapi mutaakhir ni setahun dua ni berlakunya upacara haul di kubur sekian. Saya tak mau sebutlah nama kubur apa. Termasuk kubur di kampung saya pun dah mula start buat haul. Dulu siapa kenal benda ni? Tak ada di kalangan tok-tok guru pondok sekalipun tak pernah mengadakan upacara begini. Dia buat tahlilnya, dia berqasidahnya, macam-macam benda dia buat. Adakah ini kita katakan syariat? Adakah ini cara yang Nabi tunjuk kita untuk ziarah kubur? Kita kata tidak. Ini hanyalah rekaan-rekaan golongan tersebut. Oleh kerana itu kita bincang. Kalau di negara jiran kita lagi dahsyat lah. Kita boleh tengok kubur-kuburnya dihias. Diletak lampu dan sebagainya. Dipuja sebegitu rupa. Alhamdulillah, kita harap dengan perbincangan kita hari ini membuka mata pihak-pihak agama ataupun pihak-pihak jabatan agama untuk memantau, untuk memastikan tidak berlaku apa yang berlaku di negara-negara lain. Masa saya kecil dululah, saya pernah pergi ziarah. Sebab kita ni minta maaf sebutlah, sebab kita dari keluarga Said kan. Keluarga Said ni dia cara sikit bab Tok Said ni kan. Jadi arwah pak saudara ni dia buka pondok, dia buka madrasah. Lalu dia buat satu lawatan pada masa tu. Saya dalam umur berapa masa tu darjah 6 tak silap masa tu kan. Buat lawatan. Kita pernah pergi buat lawatan di kubur-kubur peninggalan tok nenek kita lah. Antaranya kubur Tuan Darus di Mersing. Saya pergi tak. Tuan Darus di Mersing ni dikatakan dia ni suami kepada Mahsuri tu bang. Wallahualam. Tapi tu adalah anak beranak, mana susu galuh keturunan kita. Bila saya pergi, kita pergi rombongan madrasah ni pergi ke Mersing ni. Sampai saja di kubur tu kita tengok ni kerajaan Johor. Kita terima kasih kepada kerajaan Johor, mana Jabatan Agama Johor. Apa yang dia buat? Dia ratakan kubur yang telah dipuja ni. Kubur Tuan Darus ni dibina sedemikian rupa, dan bukan setakat dia buat pemujaan orang dulu kan, siap dengan khurafat dan macam-macam. Jadi alhamdulillah pihak Jabatan Agama Johor ni merutuhkan kubur ni, buat perkata biasa sebagaimana hadis Saidina Ali tadi. Ni saya tengok dengan masa kecil dulu tak. Ini berlaku. Sebab bila kubur ni memang, bila kita kubur ni kadang-kadang tuan kubur pun tak ada. Tapi bila ada dakwaan-dakwaan tertentu, orang akan puja. Pernah berlaku di Mesir. Berapa tahun dah orang puja kubur tu. Orang bayar niatnya, minta hajat dan macam-macam. Tiba-tiba bila pihak kerajaan basmi kubur tu, gali kubur tu, tak ada pun sebarang jasad, sebarang tulang, tak ada pun. Maknanya sekadar dakwaan sahaja. Dan memang mudah nak dakwa kubur ni lah. Kita pacak batu nisan tinggi sikit, kita kata ni kubur wali min awliyaillah. Orang apa tau? Kubur ni khamak, kubur ni sekian-sekian. Dan ini berlaku di negara, di Yaman. Kita pernah tengok ada kubur-kubur yang dianggap mustajab doa. Ada kubur-kubur yang dianggap kalau yang tak ada tak ada pasangan hidup lagi, boleh pergi kubur ni, insya-Allah dapat pasangan hidup. Ini berlaku, kita kata bukan mainan. Tak. Dia suruh bawa sebiji batu, letak di kubur sekian, insya-Allah niat gambarkan wanita yang kita nak, insya-Allah dapat. Ada seorang sahabat dia main, dia bawa batu besar sikit. Letak di kubur tu. Orang tanya, "Apa besar sangat batu?" "Kita nak gemuk sikit," dia kata. Nak gemuk sikit dia kata. Letak. Ini berlaku. Dan ada kubur-kubur yang dianggap, siapa-siapa yang nak reti ataupun nak mahir ilmu nahu, ni kubur ni, ulama ni, wali ni, dia mahir ilmu nahu. Jadi bila baca matan julmiyah di kubur dia, insya-Allah mahir ilmu nahu. Masya-Allah, kita kata. Ini etikad yang bahaya dah kalau kita bawa kepada masyarakat kita. Okey. Jadi tentang kemunculan golongan kuburiah di Yaman, faktor-faktor kemunculan dan juga usaha ulama Yaman untuk mengatasinya. Ulama Yaman tidak berdiam dalam geng-geng ataupun pemuja-pemuja kubur ni, ditentang habis-habisan. Dan alhamdulillah kita boleh tengok kesan dia.
Apabila Ibn Amir San'ani, apabila Imam Asy-Syaukani bercakap isu ni, menulis kitab benda ni, menentang dalam pengajian-pengajian dia, kita boleh tengok, kita boleh dapati di Yaman, di Sana'a khususnya, tak ada dah kubur yang dipuja. Nampak? Alhamdulillah kita kata. Ini jasa para ulama Yaman dalam membasmi penyakit syirik yang berlaku di kalangan ummah. Ditentang habis-habisan. Sehingga tak ada. Kita tak akan temui kubur yang begitu diagung-agungkan di Yaman. Termasuk kubur Imam Syaukani ada di Yaman. Tapi tak ada orang yang biasa je kubur dia. Kalau kita nak kira, ni ulama besar ni, mujtahid. Tak? Ulama-ulama Yaman semua iktibar bahawa Imam Syaukani adalah mujtahid mutaakhir yang membina mazhab dia sendiri. Orang kalau nak puja lebih habis kita boleh puja, tapi tidak berlaku oleh kerana ini keikhlasan dia dalam menentang apa yang berlaku di Yaman. Tak? Cuma Saki Baki tinggal di jauh-jauh sikit tak? Di kawasan Jiblah kita kata berlaku lagi pemujaan kubur ni. Begitu juga di kawasan Sa'dah, jauh daripada Sana'a. Begitu juga di kawasan Hadramaut di sana. Okey. Hal ini kerana antara negara yang banyak tersebar aliran kuburiah ialah negara Yaman. Tapi kalau tengok ni nak banding dengan Mesir, parut Mesir lagi rasanya. Mesir, Turki, Syria, kalau Yaman ni tak banyak sangat kubur. Kalau di Mesir tu boleh katakan hampir setiap kampung ada kubur Tok Wali. Setiap kampung boleh katakan ada kubur Tok Wali. Sehingga syekh-syekh tarikat ni kata kalau mana-mana kampung tak ada kubur Tok Wali, mana kampung tu tak berkat mana kira. Jadi kita kena kerik, setiap kampung ni mesti ada kubur Tok Wali, barulah berkat. Okey. Negara tersebut didakwa oleh setengah pihak sebagai negara yang punya sejuta wali. Ni ada dakwah lah ni, tak? Kita kata nak kata sejuta wali ni lebih pada Baqi' lah. Kubur Baqi' ni kubur para sahabat di situ. Tapi tak ada seorang habuk pun ulama di Saudi ke di Madinah sendiri pun mendakwa ni kubur ni tak bumi sejuta wali. Dan kita akui para sahabat boleh dikatakan semuanya adalah wali-wali Allah. Tapi tak ada orang dakwa sampai tahap tu sejuta. Kita boleh bayang sejuta ni banyak ni. Ulama'nya berhempas pulas untuk berdepan dengan golongan tersebut yang menggunakan berbagai-bagai jenama baru dan lama. Dan kalau kita perhatikan di Yaman sendiri, dalam bab membincangkan isu orang-orang yang melampau dalam bab puja kubur ni, boleh katakan majoriti ulama' Yaman menentang. Ini diakui, jangan kita nafi benda ni. Jangan anggap yang menentang kumpulan ini hanya golongan Wahabi sajalah. Kita kata tidak, ini dakwaan yang pelik. Sebab di Yaman bukan hanya ulama-ulama Wahabi saja yang menentang. Walaupun kita kata dialah ulama-ulama Wahabi lah yang agresif, yang paling kuat menentang kumpulan ni, tapi kita kena ingat di sana ada ulama-ulama lain lagi yang juga menentang, yang juga menulis, yang juga membincangkan isu ni. Antaranya yang kita sebut tadi Syekh Ali Bukair, yang kita sebut tadi Qadhi Amrani, ni bukan ulama-ulama dari kalangan ulama Wahabi, tetapi mereka juga menentang, tidak bersetuju dengan apa yang dilakukan di pemujaan-pemujaan kubur ni. Okey. Antara dakwah orang berkenaan dengan dia kata kita ni seolah tidak layak untuk bercakap tentang kubur ni. Baik saya, baik Ustaz Adli. Saya sebab tak ada nombor kad pelajar kan. Ustaz Adli sebab berapa kali saya pergi ke bumi Tarim, bumi Hadramaut. Kita kata ini bukan kaedah dia kan. Adakah kita kata bila kita nak cakap tentang Syiah, kita kena jadi Syiah dulu? Kita nak cakap Syiah, awak berapa kali pergi ke Iran? Memang saya tak pernah pergi ke Iran dah. Itu bukan kaedah dia. Kaedah dia kita mengkaji, kita tengok apa yang dia buat. Kita tengok buku-buku yang ditulis. Tak perlu pergi pun sebenarnya. Bila dapat maklumat yang sahih, cerita tentang fakta yang dilakukan, maka itulah yang kita tentang. Kita bukan tentang individu, kita bukan tentang kumpulan, tapi kita tentang asas yang dia buat, manhaj yang diajar. Itu yang kita tentang.
Nampak? Sebagaimana Syiah, sebagaimana para ulama bercakap tentang Syiah, sebagaimana para ulama bercakap tentang Mu'tazilah. Tak? Adakah syarat untuk bercakap tentang kesesatan mesti kita masuk dulu, mesti kita kena jadi dulu orang yang sesat tu baru kita boleh bercakap? Tidak. Itu bukan kaedah dia. Tak? Apa sahaja yang bercanggah, kita tengok apa yang disebut oleh Imam Asy-Syaukani dalam kitab dia berkenaan dengan kubur ni juga ada, Syarhus Sudur bi Tahrimi Raf'il Qubur. Ini kitab yang dikarang ataupun risalah yang dikarang oleh Imam Asy-Syaukani, Muhammad bin Ali Asy-Syaukani rahimahullahu taala. Kita tengok, kita ambil sama-sama pengajaran dia, baik orang yang bersetuju, baik orang yang menentang. Kita tengok dia kata fa'lam annahu idza waqa'al khilaf bainal muslimin fi anna hadha syai' bid'ah atau ghairu bid'ah atau makruhun أو غير مكروه أو محرم أو غير محرم أو غير ذلك فقد اتفق المسلمون سلفهم وخلفهم من عصر الصحابة إلى عصرنا هذا وهو القرن الثالث عشر منذ البعثة المحمدية أن الواجب عند اختلاف في أي أمر من أمور الدين بين الأمة المجتهدين هو الرد إلى كتاب الله سبحانه wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam. Ini kita panggil kesepakatan kita. Imam Asy-Syaukani dalam muqaddimah dia tulis tentang kubur ni, Syarhus Sudur bi Tahrimi Raf'il Qubur, dia kata ketahuilah, dia kata sesungguhnya apabila berlaku khilaf di antara orang Islam, di antara kumpulan-kumpulan Islam, di antara manhaj-manhaj, di antara firqah-firqah ni, fi anna hadha syai', bincang tentang sesuatu ni bid'ah ke tak bid'ah. Macam benda yang kita bincang hari ni, isu pemujaan kubur, isu mengambil berkat dalam kubur, bid'ah ke tidak bid'ah? Au makruh au ghairu makruh, makruh ke tak makruh benda ni? Muharram au ghairu muharram, haram ke tidak benda ni? Au ghairu dhalik, ataupun selainnya. Faqad ittafaqal muslimun, dia kata sepakat para ulama Islam, salafuhum au khalafuhum, sama ada ulama di kalangan ulama salaf ataupun ulama khalaf, daripada start zaman sahabat tak sehingga zaman kita hari ni, zaman dia tulis ni lah tak, maka kewajipan ketika berlakunya khilaf, sebahagian kata benda ni bid'ah, sebahagian kata tak, ni sunat, bid'ah hasanah tak, sebahagian kata ni syirik, tak, ni syirik hasanah. Mana kita punya rujukan kita? Tak, rujukan kita dia kata bainal ummah musyahidin huwa raddu ila kitabillah, kita kena kembali kepada kitab Allah dan sunnah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Kita tak boleh pergi orang ni kata boleh, orang ni kata tak boleh. Tak, orang ni kata gini, orang ni kata la. Kita kata kena merujuk kepada kitabillah wa sunnati rasulillah dengan kefahaman salaful ummah. Ini kaedah kita. Kalau kita sepakat hal ni sekara, pegang. Tapi kalau sini kita tak sepakat dah, masalah. Masalah lalu. Kita ambil isu tentang bina atas kubur. Jelas-jelas dalam hadis Nabi larang bina. Tiba-tiba buat demo kata boleh. Apa? Dengan alasan diselit, diletak beberapa orang nama lah. Ulama ni kata boleh, ulama ni kata boleh. Lah, dah apa mana kita nak lepak kata Nabi dengan kata ulama ni? Mana sabah? Kata tu. Apa tak? Maka kalau kita sepakat bani, insya-Allah kita tak balah. Kita tak akan balah. Tak, bila kita sepakat, bila kita ada sahaja benda kita selisih, benda kita khilaf dalam isu-isu besar. Ni isu besar kita kata. Sebagaimana Al-Fadhil Ustaz yang sebut, yang condemn kita ni, dia kata ni isu besar. Ya, kita kata isu besar. Sebab tu kita bincang. Kenapa dihalang, kenapa ditentang? Apabila kita anggap benda ni adalah isu besar, maka kita kena bincang dan kena selesaikan. Tak, berdasarkan apa? Bukan berdasarkan kata-kata puak demo, bukan berdasarkan kata-kata puak kawal, tak. Tapi kita kena kembali kepada kitab Allah, kepada sunnah Rasul, kepada kefahaman sahabat. Bagaimana sahabat berinteraksi dengan kubur. Ini cara kita. Tak. Jadi ini kaedah dia kata, farudduhu ila kitabillah wa sunnati rasulih. Tak, hendaklah kita kembali merujuk kepada kitab Allah. Bagaimana Allah membincangkan tentang perihal umat-umat terdahulu, bagaimana berlakunya permulaan syirik di atas muka bumi ni. Begitu juga kepada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini benda yang patut kita kena
sepakati. Kalau kita sepakat sini, insya-Allah. Tak? Khilaf-khilaf yang kita panggil khilaf yang muktabar, kita boleh terima, kita boleh akur. Yang masalah masyarakat kita ni bila bunyi khilaf kira boleh pakar selalu dah. Kan khilaf kan benda ni lah. Bukan semua khilaf kita boleh pakar. Tak? Dengan Syiah pun kita khilaf. Adakah kita kata tak apa, khilaf bab mut'ah. Tak? Syiah kata tak apa kan. Mana boleh? Tak? Bukan semua khilaf kita boleh terima pakar. Tak? Yang dikatakan khilaf muktabar ni khilaf yang ada dalil dia, ada nas dia. Cuma khilaf dalam memahami. Hak ni kita boleh lah orang kata bertoleransi. Okey. Satu dah. Lagi dia kata metod penulisan. Tengok. Ni saya nak sebut ni kepada golongan yang kata Prof Basri tak layak untuk menulis sebab dia tak pernah sampai di Yaman. Kita tengok metod dia. Metod penulisan buku ini berdasarkan kajian kualitatif dengan menggunakan pendekatan tahzib. Tahzib ni mana Prof dia ringkaskan. Dia ambil sedutan daripada kitab Al-Quburiyah ini dan juga kitab Ziyarahu. Dua kitab ni yang dikarang oleh Syekh Mu'alim sebagai rujukan utama dia membincangkan apa yang berlaku di bumi Yaman itu sendiri. Data-data diperolehi berteraskan analisis dokumen yang dilakukan ke atas dua buah karya seorang tokoh ulama Yaman yang terkenal iaitu Syekh Ahmad bin Hasan Al-Mu'allim. Saya pernah sebut benda ni kepada orang yang tak setuju tu orang. Saya tanya pertama dia baca tak lagi. Dia gini kaedah kita kata. Kita tahulah kita ni jenis malas sikit baca buku orang. Tak? Termasuk Ojo cakap lah. Syekh saya dulu dia pesan kalau beli buku malas-malas sangat baca buku ni, baca mukaddimah tu orang. Baca mukaddimah, baca orang kata benda fihris dia. Fihris ni benda indeks dia isi buku dia tajuk-tajuk dia. Paling common kita tahu dah benda yang pengarang ni tulis. Ni kita gang kita kondeng mukaddimah pun kita tak baca. Macam mana kita nak tahu apa isi kandungan dia tak? Jadi pesanannya tolong kita baca. Dalam mukaddimah ni kita jelas dah, kita boleh tahu dah apa isi kandungan dak kesimpulan yang ada di dalam buku ni dak. Ini benda yang patut kita kena jagalah sebelum kita nak condemn, sebelum kita nak kata apa ni dak. Okey, dia kata berdasarkan kitab yang telah ulama yang Yaman yang terkenal iaitu Syekh Ahmad bin Hasan Al-Mu'allim. Dua buah karya beliau ialah pertama Al-Quburiyah fil Yaman dan kedua Ziarah Qabr Hud. Ini kitab ni saya mula-mula sampai Yaman dulu. Kita study, kita bincang, kita diskusikan buku ni tentang apa yang berlaku di Yaman. Dan saya nak maklum sini buku ni juga telah dirak balik oleh salah seorang Habib di Yaman. Apa nama dia? Habib Syatiri, Habib Salim tak silapnya lah. Boleh rujuk balik. Dia ada tulis, dia ada rak balik. Cuma kita kata apa ni, tulisan dia tu tak berapa kemah lah kita kira tak. Jawapan-jawapan dia tu, hujah-hujah dia tidak sekuat sebagaimana yang ditulis oleh Syekh Mu'alim. Kedua-dua karya ini membahaskan tentang kemunculan golongan Quburiyah di Yaman, peranan sesetengah pemerintah dalam melariskan aliran tersebut dan usaha yang dilakukan oleh para ulama di sana untuk mengatasinya. Kita kena ingat jupelaris ni ada. Tak? Bab isu kubur di Yaman ni dia ada orang yang tasjid, orang yang melariskan upacara ni. Kalau kita tengok dalam peta yang ditulis oleh seorang istikmar lah, seorang penjajah. Peta tu kita boleh tengok dalam Qasru Sayun. Kalau boleh tengok peta awal dia tulis tentang Hadramaut. Dia lakar peta Hadramaut ni, dia tunjuk sini Sayun, sini Syabwah, sini Mukalla. Banyak-banyak dia tulis kat kubur Hud tu. Nampaknya ini seolah satu orang kata benda sokongan utama kepada pihak daripada pihak kerajaan pada tempat ni. Kita pelik kok di Yaman ni. Kalau tuan-tuan pernah pergi ke Yaman, antara masalah utama di Yaman ni adalah dua benda. Kahraba wal ma. Ini masalah utama di Yaman. Tak? Masalah elektrik. Paling dahsyat di Yaman masalah elektrik ni. Dengan elektrik matinya apanya kan. Tak?
Nak terutama di musim panas. Musim panas Allah terlalu dahsyat. Kadang-kadang 2 jam sekali elektrik mati. Bayangkan tengah musim panas elektrik mati. Jadi ada aircon 10 hotel pun tak ada guna. Sebab elektrik tak ada. Satu. Kedua, isu air begitu dahsyat, begitu kritikal di Yaman. Terutama di sebelah Janub kita panggil tak. Tiba-tiba dalam keadaan elektrik bermasalah ni, air bermasalah, di kawasan kubur Hud ni beres. Tak. Setiap rumah tu semua ada elektrik belaka. Ni siapa punya kerja? Sedangkan ni bukan penempatan. Tak ada penduduk pun. Tak boleh sembahyang Jumaat pun sini. Tak. Apabila berlaku upacara ziarah Hud ni, kenalah kita kata kebetulan pada hari Jumaat, tak sembahyang Jumaat pun ni. Walaupun seramai-ramai tu hok gi tu, habis ada belaka tu, tak akan sembahyang Jumaat, sembahyang Zuhur. Kita kata mana? Tiba-tiba elektrik beres, air beres. Setiap rumah tu, masya-Allah kita kata. Betul sebagaimana yang disebut oleh tuan pengarang kita, baik Syekh Muallim, memang ini ada yang mempromosikan, tak? Yang orang kata tasjid kepada upacara-upacara ni. Tak? Jauh tempatnya. Lebih kurang dalam Ustaz Din ngaji pergi tak? Ngaji apa? Ustaz Din tak layak cakap tak ngaji siapa. Anak layak sikit sebab ngaji pergi juga dia. Kita duduk 4 hari tu. 4 hari 3 malam. Ada kata-kata lah dari geng-geng dia ni tak. Siapa yang duduk 4 hari 3 malam di kubur Hud ni, insya-Allah hati dia bersih, dia kata. Tak? Alhamdulillah saya sempat duduk jugalah. Tak? Okey. Jadi itu antara benda. Solat Jumaat sendiri. Solat Jumaat itu masa tu ikut solat Jumaat. Aku hak terbaru lepas zaman Ustaz tadi tu solat Jumaat kat lain aku kata fitnah tak Ustaz? Wallahu alam, dia memang tak sembahyang Jumaat. Pada waktu tersebut. Ya. Bila pada hari Jumaat dia akan sembahyang Zuhur. Dia akan sembahyang Zuhur situ. Sekarang ni tak tahu macam mana. Wallahu alam. Saya sebut ni masa saya pergi. Luar pada saya pergi tu tak tahulah. Kebetulan saya pergi tu memang jatuh hari Jumaat. Kita duduk 4 hari. Dia memang upacara ziarah dia 4 hari. Dia ada tradisi dia. Ziarah ni mesti ketua-ketua habib ni akan bawa. Dia ada bendera dia masing-masing. Tak? Ini semua benda-benda yang kita petikai. Sebab kita kata ziarah kubur ni tak perlu bendera, tak perlu apa. Ziarah kubur, ziarah lah. Tiba-tiba kita ada upacara. Dia ada joget Hud, dia panggil. Joget Hud ni dia akan buat di bawah tu. Dan joget Hud ni boleh katakan sebulan sebelum ziarah dia dah mainkan dah di perkampungan ni untuk tasjid, untuk promosikan masyarakat supaya jom mari pergi ziarah Hud ni. Dia ada joget dia lah, Hud ya Hud Nabi, dia joget. Tak, sambil dia berjoget sambil dia sebut nama Nabi Hud alaihi salam. Kita tak ada masalah tentang kubur Nabi Hud. Tak. Kita boleh sepakat bahawa di sana adanya maqam Nabi Hud alaihi salam. Sebab Nabi Hud memang kita baca dalam surah Ahqaf pun, Ahqaf tu sendiri pun merujuk kepada bukit berpasir. Bukit berpasir. Mana bukit berpasir ni? Memang rujukan dia terutamanya dia di Yaman dan juga Oman, sepadang tu. Hak ni kita boleh sepakat bahawa Nabi Hud tak disemadikan di sana. Cuma yang kita pertikai, macam mana kita boleh tahu situ kubur Nabi Hud? Bidhab kita panggil. Tepat di situ kubur Nabi Hud. Mana dalil dia? Mana hadis dia? Tak. Hak ni yang para ulama yang mempertikai. Bukan saya. Dah tuan-tuan, sahabat-sahabat hak seperjuangan masa ngaji dulu, bukan saya yang bincang benda ni. Tak. Para ulama Yaman sendiri bincang. Mempertikaikan macam mana awak boleh tahu di sini kubur dia. Maka bila kita cek Syekh Muallim dia cek lah, rupanya datang melalui mimpi ataupun kasyaf seorang habib di Yaman. Ini isu dia. Faham? Hadis yang Syekh Habib Salim bawa hadis tentang asar dari Sayyidina Ali, ya kita akur. Kita respect ini asar Sayyidina Ali. Dan memang kita kata betul kubur Nabi Hud ni di sini. Tapi secara tepat di mana kubur tu tak disebut dalam hadis. Dan sepakat para ulama Islam bahawa kubur Nabi yang sahihnya hanya kubur Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adapun selain pada kubur Nabi, tak ada ulama kata ni sahih, tak ada. Sekadar dakwaan.
sekadar dakwaan. Kita ambil kubur Nabi Saleh. Mana kubur Nabi Saleh tuan-tuan tahu? Di mana? Ha? Di Jordan lah tak? Takkan di Pasir Mina pula lah tak? Apa di Jordan deh. Saya sempat pergi ya, masa awal pergi ziarah pergi ke Yaman tu kita transit di Jordan dah. Sempat pergi ziarah di Jordan. Ya. Sudah ziarah di Jordan kita pun habis transit pergi ke Yaman. Sampai ke Yaman, perjalanan daripada Sana'a ke Hadramaut ni, ada pula kubur Nabi Soleh situ seorang lagi. Dah kita kata berapa orang Nabi Soleh ni sebenarnya? Ini menunjukkan dakwaan. Tak? Dakwah masyarakat. Oh, sini kubur. Tak? Begitu juga Ashabul Kahfi. Ashabul Kahfi ada 2 tempat tak? Di Jordan pun ada, di Yaman pun ada. Dia kata Yaman Ashabul Kahfi. Kita kata ini sekadar dakwaan. Jadi bila dakwaan kita tak boleh nak kuat, kita tak boleh nak secara yakin bahawa ini kubur dia. Tak. Dia kata lama dah orang tu. Ya dah, lama ke apa dah. Dia nak fakta secara orang kata nas daripada Quran ataupun daripada sunnah. Sebab ni kubur Nabi. Bukan kita cakap kubur Mak Kilau ni kan. Kubur Mak Kilau tak apalah, kita tak nak baloh, kita nak sepakat pun kan. Ini kubur Nabi. Bila kubur Nabi dia berkait dengan agama dia, berkait dengan syariat. Maka tak boleh kita nak buat dakwaan-dakwaan dengan mudah. Maka kita sepakat, kita kata dalam bab kubur Nabi ni, kubur yang paling sahih sekali adalah kubur Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pun begitu para ulama kata sekadar kita pergi ziarah, mendoakan, beri salam kepada Nabi. Tak? Itu cara dia. Itu interaksi kita dengan kubur. Tak? Termasuk kubur Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak ada lah siapa upacara bila pergi kubur Nabi Muhammad baca surah Muhammad. Tak ada. Dia orang bila pergi kubur Nabi Hud ni baca surah Hud. Baca surah Hud. Tak? Sambil berdiri ramai-ramai dia baca surah Hud. Nampak? Panjanglah kalau kita nak baca. Saya semua buku-buku saya buat balik tentang fakta ziarah Hud ni habis semua tenggelam banjir belaka dah lah. Buku ditulis oleh Syekh Mu'alim, buku di orang Syekh Habib Salim rak balik kita ada belaka dan kita baca, kita study, kita tengok. Nampak tak? Kita tengok apa bacaan-bacaan yang dibaca ketika ziarah kubur ni. Tak, dia beri salam ni tak. Ada upacara-upacara dia. Dan semua benda tu tak ada satu pun dalam syariat ataupun sunnah Nabi ketika ziarah. Kita kata ketika ziarah. Satu. Begitu juga apa yang dilakukan di ziarah-ziarah kubur yang baru nak dihidupkan di Malaysia ni tak. Haul yang kita sebut tadi. Ada ucapan-ucapan yang amat dahsyat. Kalau kita terjemah secara zahiriahnya, memang seolah-olah minta dengan si mati. Memang seolah-olah direct minta hajat dengan tuang punya kubur, Tok Wali sekian-sekian. Ini satu benda yang cukup dahsyat. Dalam keadaan masyarakat kita tak faham apa yang diucap sebab dia dalam bahasa Arab. Dia dalam bahasa Arab. Jangan kata musafir lah. Selingan sikit. Walau dia kata musafir tu Jumaat lah. Jauh sebenarnya daripada tarikh. Ya, dah kita tengok ghard. Apa tujuan musafir tu dah tahu dah Jumaat kan. Carilah hari lain. Sebab apa yang kita pergi pilih hari Jumaat, seolah kita membesarkan ziarah kubur tu daripada syariat Jumaat. Ke mana? Tak boleh henjok sikit. Kan kita kan urus dia. Kita hok juga kita dah tahu alah betul lah hari Jumaat lah. Tak boleh henjok sikit kalau kita kata kita nak memuliakan hari Jumaat. Kalau dia kata sunat musafir hari Khamis. Jumaat apa sana? Terserah kita kata. Nak takwil, nak bincang, nak boleh panjang kita kata. Cuma kita bincang isu mukhalafah. Yang kita faham itu adalah mukhalafah dengan sunnah, mukhalafah dengan syariat yang antum buat. Dan antum dakwa ini agama, ini syariat, antum ajak, antum promosi kan, sehingga semua orang artis tak artis pergi belaka dalam keadaan mereka jahil tentang apa yang berlaku. Mereka tak tahu apa yang berlaku. Jadi tanggungjawab kita hak tahu sikit-sikit ni kita jelaskan supaya orang tahu. Kenapa antum nak sekat? Tak? Biar orang tahu. Lepas orang tahu dia nak pergi juga. Mapuh dia tu. Kita kata tak. Loh pergi lah dia nak pergi. Sekarang ni orang tak tahu. Terutamanya ibu bapa yang dihantar anak-anak dia belajar di sana. Tak tahu. Saya confirm tidak tahu. Mereka tidak tahu apa yang berlaku. Pernah saya temui seorang ustaz
dari sebuah tahfiz. Yang hantar pelajar dia, ramai pelajar dia. Mana antara pelajar-pelajar awal yang dihantar ke Hadramaut. Bila saya balik bercuti, saya pergi jumpa dengan ustaz ni. Ini saya boleh tak, saya boleh bersaksi dan kita boleh temu ustaz ni. Ustaz ni masih ada lagi di Pahang sana tak. Saya temu ustaz, apa ustaz hantar pelajar ustaz ke tempat ni? Alasan dia kata nak ambil bahasa Arab. Dia kata, ustaz tahu tak benda yang berlaku sini? Oh, dia kata saya tak tahu. Ini ucapan ustaz tu depan saya sendiri. Tak? Dia kata saya tak tahu. Saya hanya nak pelajar-pelajar saya ambil bahasa Arab. Bila pelajar-pelajar ni duduk 3 tahun, 4 tahun, dia bukan ambil bahasa Arab sahaja. Dia akan ambil fikrah. Tak? Dia akan ambil, terutama kita kata pelajar-pelajar tahfiz. Pelajar-pelajar tahfiz ni, kebanyakan tahfiz kita di Malaysia, dia tak belajar akidah. Dia hanya ngapal Quran. Dia tak tahu apa itu syirik, apa itu sunnah, apa itu tauhid. Dia ngapal Quran saja. Tiba-tiba kita hantar di pusat tempat di Yaman ni, di situlah dia ambil agama. Dan itulah fikrah dia awak balik. Maka agak-agak kita boleh ubah dah orang yang dah berfikrah memang ni fikrah pertama yang diterima tentang Islam. Nampak tak? Ini yang kita takut. Tapi kalaulah di kalangan rakyat Malaysia ni dia tahu dah apa yang berlaku di Hadramaut. Apa yang dia buat di kubur-kubur. Okey, dia kata tak apa, saya setuju. Bismillah. Tak menjadi masalah kita dah lah. Sekarang ni majoriti umat tak tahu. Mereka hanya diwar-warkan bahawa ini wali. Ini keturunan Nabi. Ana pernah pergi ke majlis-majlis dia orang ni yang dibuat di Malaysia di Pahang, di mana saya pergi. Kita nak dengar benda dia bercakap. Memang dia bercakap benda yang baik, bercakap tentang akhlak, bercakap tentang sunnah, bercakap. Kita sokong. Kenapa dia tak bercakap tentang ziarah ni begini. Ziarah kubur Faqih Muqaddam ni begini. Ziarah kubur Isa Muhajir ni macam ni. Di kubur Isa Muhajir ni setiap tahun dia akan tukar kelambu dia. Setiap tahun. Sebagaimana dilakukan di Kaabah. Apa ni? Syariat mana antum pakar? Mana dalil yang mengatakan sunatnya tukar kelambu ni? Ini benda yang kita bincang. Senang sikit pasal dalil larangan salah guna, dalil larangan. Dia kata tak ada dalil larangan pun salah guna. Tak ada dalil macam mana? Dalil larangan dalam agama ni dia guna dalil larangan, tak ada larang pun. Dia guna dalil itu, tak ada larang. Ya, maknanya dengan hujah tidak dilarang maka kita boleh buat. Larangan utamanya larangan syirik kepada Allah. Itu larangan utamanya. Berapa banyak dalam mukaddimah ni disebut ayat-ayat berkait, kita boleh tengok dalam bab apa? Kita lakoh-lakoh dah tak tahu apa mana. Bahaya akidah kuburiyah. Kita boleh tengok. Faham? Bahaya akidah kuburiyah ni bab apa? Bila sebut bahaya ni dia kait dengan syirik selalu. Sebab apa? Sebab dia ke arah tu. Dia menjurus ke arah tu. Dan benda ni berlaku. Kita boleh tengok tuan-tuan, adik-adik pelajar yang masih belajar di bumi Hadramaut ni boleh tengok satu silsilah dokumentari yang dibuat oleh Syekh Muhammad Al-Arifi. Kita boleh tengok dokumentari yang panjang isu tentang kuburiyah di Yaman. Salah seorang pelajar yang ditemu bual tu, benda dia kata, bila dia duk baca kitab di kubur ni, di kubur Habib sekian ataupun wali sekian, bila tanya dia mana lebih afdal, membaca di masjid ke membaca di kubur? Bagi aku lebih afdal baca di kubur. Kita boleh tak? Sedangkan kita kata afdal sebaik-baik tempat atas muka bumi ni rumah Allah. Tiba-tiba dia anggap kubur Tok Wali sekian lebih baik daripada masjid. Ini apa ucapan? Dan di tempat saya sendiri pernah berlaku. Ini cerita daripada orang yang pernah tengok sendiri. Seorang makcik pergi ke kubur wali lah kita kata. Pergi minta hajat dengan Tok Wali tu. Kebetulan makcik ni dia sakit kaki. Dia kata, Tokku, bahasa kita Tokku lah. Tokku tolonglah. Hamba ni sakit kaki. Dia seru nama Tokku untuk minta supaya disembuhkan penyakit dia. Ini benda ni. Ni syirik kecil, syirik besar. Kita kata larangan paling utamanya dalam bab memuja melampau dalam bab kubur ni adalah larangan ditakuti terlibat dengan perkara-perkara syirik. Pemujaan-pemujaan yang melampau.
Untuk respon kepada benda ni, kita boleh pergi ke bab tentang jenis-jenis ziarah kubur. Kita kena bincang situ dulu. Kita kena sepakat situ dulu. Tak? Muka surat 3, bentuk-bentuk ziarah kubur. Kalau tuan-tuan boleh sepakat dengan tuan penulis kitab ni, dan saya sendiri pun bersetuju dengan pandangan ini, tak? Bentuk ziarah kubur ni ada 3 jenis atas muka bumi ni. Umat Islam, tak? Di kalangan umat Islam berlaku 3 bentuk ni. Pertama, kita kata bentuk ziarah syar'iyah ataupun ziarah sunnah. Ziarah yang menepati sunnah Nabi SAW. Nabi kita SAW ajar kita bagaimana cara ziarah kubur. Step by step Nabi ajar kepada kita. Apa larangan-larangan dia? Tak? Ketika ziarah kubur. Nampak? Satu. Kedua, ziarah bid'iyah. Ziarah yang bid'ah. Apa yang kita maksud ziarah bid'ah ni? Ziarah yang bertentangan dengan sunnah. Yang tak diajar oleh Nabi SAW. Ini kita kategorikan bid'ah. Cuma di sana, bid'ahnya dibincang secara panjang lah. Tak boleh kita kata bid'ah ni pukul rata, bila bid'ah sesat belaka. Tak. Kita tak. Ada peringkat-peringkat. Yang pasti, bid'ah dilarang oleh Nabi SAW. Ini kita kena sepakat. Tak. Pertama, ada ziarah sunnah. Ziarah yang menepati syariat Nabi SAW. Yang ni tak ada orang larang. Silalah. Tak, buatlah. Dan kita pun sama melakukan ziarah ini. Kedua, ziarah bid'iyah. Ziarah ini dilarang. Nampak? Dan ketiga yang paling melampau adalah ziarah syirkiyah. Ziarah yang menyebabkan seseorang jatuh kepada lembah syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang dibincang dalam kata bab seterusnya dalam buku ni. Boleh kita berhenti situ dulu. Sejam kan? Tak? Okey. Jadi saya berhenti dekat bentuk-bentuk ziarah saat ni lah. Ada apa-apa soalan yang boleh nak bincang, InsyaAllah boleh kita kumpul, kita bincang. Setakat yang saya mampu jawab, saya jawab. Selebihnya kita serah ke otai kita lah. Ustaz Adli yang akan jawab lagi lah. Wallahualam, saya berhenti di situ. Berkaitan dengan bentuk ziarah dalam Islam, kita ada 3 bentuk. Ziarah syar'iyah ataupun ziarah sunnah, dan ziarah bid'ah, dan juga ziarah syirk. Ziarah yang menyebabkan seseorang jatuh kepada syirik. Ketiga-tiga bentuk ini berlaku. Baik di Yaman, baik di mana-mana pun, umat Islam ada melakukan ziarah dalam bentuk sunnah, ada yang melakukan ziarah dalam bentuk bid'ah. Dan bid'ah ni pula kita bincang panjang lah. Ada orang ni setuju, ada orang ni tak setuju tak. Yang pasti semua sepakat bahawa ziarah yang dia buat tu tidak sesuai dengan apa yang ditunjuk oleh Nabi SAW. Kalau orang tu dia faham agama, dia reti, dia cintakan Nabi, dia cintakan agama dia, dia akan kekal dengan ziarah sunnah yang ditunjuk oleh Nabi SAW. Nah, yang paling kita tentang adalah ziarah syirkiyah, ziarah yang menyebabkan seseorang jatuh syirik apabila dia memuja dan mengangkat wali-wali ni ataupun kubur-kubur ni, tak boleh menunaikan hajat dan sebagainya. Wallahu alam. Okey, berapa minit? Okey, beres. Kita tutup 15 minit dah. Ada soalan, ada benda boleh kumpul, kita bincang lagi.